adil serangan korbankan 5 wartawan Palestin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Susulan serangan Israel ke atas Hospital Nasir di Gaza yang mengorbankan 5 wartawan, Pejabat Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa siasatan menyeluruh dan bebas dijalankan berhubung tindakan kejam itu. Jurucakapnya Thamin Al-Khitan berkata, pembunuhan wartawan di Gaza seharusnya mencetuskan tindakan global menuntut keadilan, bukannya mendiamkan dunia. As I said, targeting journalists is forbidden, but also targeting hospitals is forbidden. The investigations, the Israeli authorities have in the past announced investigations in such killings. It's of course the responsibility of Israel as the occupying power to investigate. But these investigations need to yield results. There needs to be justice. We haven't seen results or accountability measures yet. Antara wartawan yang terbunuh dalam serangan pada Isnin ialah juru kamera Reuters Hussam Al-Masri, Muhammad Salama dari Al Jazeera serta Ahmad Abu Aziz dari Quds Feed Network. Seorang lagi jurugama Reuters, Hatim Khalid, dilaporkan cedera. Menurut Thamin, sekurang-kurangnya 247 wartawan Palestin terbunuh di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Serangan pada Isnin turut meragut 20 nyawa orang awam. Pertubuhan Kerjasama Islam OIC meluluskan resolusi bagi menentang pencerobohan Israel ke atas Palestin. Ia dicapai menerusi mesyuarat tergempar Majlis Menteri-Menteri Luar Negeri ke-21 semalam. Resolusi itu menuntut agar Israel dipertanggungjawabkan di Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC atas jenayah perang dan kekejaman terhadap rakyat Palestin. OIC menegaskan keperluan mendesak untuk membawa pelaku jenayah ke muka pengadilan antarabangsa tanpa berlengah. Mesyuarat juga menggesa supaya bantuan kemanusiaan segera disalurkan ke Gaza tanpa sebarang sekatan oleh Israel. Selain itu, mesyuarat menolak sekeras-kerasnya rancangan Israel mengambil alih Gaza secara ketenteraan. Resolusi berkenaan juga menegaskan sokongan penuh terhadap hak Palestin menubuhkan negara merdeka dengan Al-Quds sebagai ibu negara. Pada sidang yang sama, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC agar bertindak tegas serta lantang bersuara demi keamanan dan keadilan untuk Palestin. Perkara itu dinyatakan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menerusi kenyataan negara. Malaysia menegaskan sokongan padu kepada Palestin serta mengecam sekeras-kerasnya rancangan Israel mengambil alih Gaza secara ketenteraan. Perancangan Israel itu jelas menunjukkan agenda untuk menjajah wilayah Palestin secara kekal. Datuk Seri Muhammad turut menzahirkan kebimbangan terhadap krisis kemanusiaan di Gaza yang menyaksikan angka korban semakin meningkat. Di sela-sela mesyuarat, Datuk Seri Muhammad turut mengadakan pertemuan dua hala bersama rakan sejawatannya dari Algeria, Iran, Kuwait, Mesir, Pakistan dan Qatar. Presiden Argentina Javier Milei bersama setiausaha yang juga adiknya Karina Milei terpalit isu rasuah. Kedua-duanya kini berdepan siasatan berhubung dakwaan tersebut. Minggu lalu, media tempatan menyiarkan rakaman audio didakwa suara bekas Ketua Agensi OKU Diego Spagnolo yang menyebut nama Karina Milei menerima sogokan. Spagnolo telah dipecat, namun kerajaan tidak mengesahkan kesahihan rakaman itu. Milei dalam ucapannya enggan mengulas tuduhan, sebaliknya menyifatkan ia serangan politik menjelang pilihan raya separuh penggal. Skandal itu menjejaskan pasaran kewangan apabila bond dolar Argentina jatuh ke paras terendah sejak beberapa bulan, manakala saham dan mata wang peso turut merosot. Krisis berkenaan muncul beberapa minggu sebelum pilihan raya penting di wilayah Buenos Aires serta pilihan raya separuh penggal nasional Oktober ini.
Polis Australia sedang memburu seorang lelaki bersenjata yang menembak mati 2 anggota polis dan mencederakan seorang lagi. Insiden berlaku ketika polis cuba menyerahkan waran kes salah laku seksual lampau di luar bandar Victoria. Menurut laporan media tempatan, suspek dipercayai melepaskan tembakan dalam serangan hendap ketika polis tiba untuk menyerahkan waran sebelum melarikan diri bersama beberapa ahli keluarga termasuk kanak-kanak. Sementara itu, Pesuruhjaya Polis Persekutuan Australia, Rhys Kershaw menyuarakan kebimbangan serius terhadap nasib anggota terlibat dan menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga mangsa. Kejadian memaksa kemudahan awam termasuk perpustakaan dan pusat maklumat ditutup. Manakala sebuah sekolah rendah turut diarahkan berkurung sebelum arahan itu ditarik balik. Lapangan terbang tempatan juga ditutup bagi memberi laluan kepada operasi kecemasan. Venezuela mengumumkan penempatan 15,000 anggota tentera di sempadannya dengan Colombia. Ini bagi memperkukuh keselamatan serta memerangi aktiviti penyeludupan dadah di rantau berkenaan. Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello berkata operasi itu akan memberi tumpuan di negeri Zulia dan Táchira dengan penggunaan drone, bot pesawat serta pelbagai kenderaan bagi rondaan di kawasan sempadan. Menurutnya, langkah itu bertujuan memperkukuh kawalan keselamatan selain mengekang aliran keluar masuk narkotik. Pengumuman tersebut dibuat ketika kapal pemusnah tentera laut Amerika Syarikat berada di Caribbean Selatan sebagai sebahagian operasi membantras kartel dadah di seluruh Amerika Latin. Taufan Kajiki yang membadai pesisir tengah utara Vietnam sejak Isnin meragut sekurang-kurangnya 3 nyawa dan mencederakan 10 yang lain. Menurut pihak berkuasa, ribut yang terbentuk di Laut Cina Selatan itu merosakkan hampir 7,000 kediaman dan menenggelamkan 28,800 hektar sawah padi. 331 tiang elektrik turut terkesan sekaligus menyebabkan gangguan bekalan di beberapa wilayah termasuk Hattin, Tai Nguyen dan Phu Tho. Agensi Cuaca Kebangsaan Vietnam memaklumkan selepas membadai wilayah Vinh petang Isnin, Kajiki yang pada mulanya berstatus taufan telah melemah menjadi tekanan tropika ketika bergerak menuju Laos pagi tadi. Lebih 100 pelabuhan di sepanjang pantai Peru terpaksa ditutup pada Isnin selepas dilanda ombak kuat. Kejadian turut mengorbankan seorang anggota tentera laut serta merosakkan infrastruktur di kawasan pesisir. Perkhidmatan Meteorologi dan Hidrologi Kebangsaan Peru berkata fenomena itu berpunca daripada anti-cyclone Pasifik Selatan. Dalam kenyataan berasingan, Tentera Laut Peru memaklumkan mangsa yang terkorban ialah juruteknik Roberto Carlos Teo Benches. Sementara itu, pihak berkuasa menasihatkan orang ramai supaya menjauhi kawasan pantai dan menghentikan aktiviti air. Ia sekaligus menimbulkan kebimbangan dalam kalangan nelayan terhadap kerugian ekonomi sementara menunggu keadaan laut kembali pulih. Tentera Laut Peru memberi amaran bahawa keadaan ombak luar biasa itu dijangka berterusan sehingga Rabu. Di Amerika Syarikat, ribut debu besar menyelubungi ruang udara di daerah Pinal, Arizona. Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan menggambarkan fenomena itu sebagai heboh. Kejadian tersebut menyebabkan jarak penglihatan menjadi terhad. Pihak berkuasa menasihati pemandu agar tidak meneruskan perjalanan sekiranya keadaan dilihat berbahaya. Fenomena Habub kerap berlaku sepanjang monsun musim panas di barat daya Amerika Syarikat. Menurut pakar cuaca, ia tercetus apabila ribut petir menghasilkan arus turun yang mengangkat pasir kering di permukaan gurun. Sektor logistik China kekal terbesar di dunia sepanjang rancangan 5 tahun ke-14 iaitu 2021-2025. Jumlah logistik sosial dijangka mencecah 380 trilion yuan hujung tahun ini, meningkat 80 trilion yuan sejak 2021. Menurut Persekutuan Logistik dan Pembelian China, hasil industri logistik juga melonjak hampir 4 trilion yuan
kepada lebih 14 trilion yuan pada 2025. Presiden badan itu, Chai Jin berkata, skala logistik China kekal nombor 1 dunia untuk 9 tahun berturut-turut dan menjadi pemacu penting pembangunan ekonomi negara. Jumlah kargo sosial dijangka melebihi 59 bilion tan, manakala penghantaran ekspres pula melepasi 200 bilion bungkusan pada 2025, mengekalkan status sebagai terbesar di dunia selama 12 tahun berturut-turut. Perkembangan Sukan SEA 2025 di Thailand, pasukan Terengganu Cycling Team TSG dan Malaysia Pro Cycling MPC akan menggalas misi skuad lebuh raya Malaysia menghadapi saingan bermula dari 9 hingga 20 Disember ini. Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia Dato' Amarjit Singh Gill berkata, skuad negara akan dibarisi 5 pelumba TSG serta 2 pelumba masing-masing dari MPC dan pasukan kebangsaan. Ketua Jurulatih TSG Muhammad Saifullah Anwar Aziz dipilih sebagai Ketua Jurulatih Skuad Negara Kesukan SEA 2025. Jurulatih Kebangsaan Yusof Nasir pula dilantik sebagai pembantunya. Pada Sukan SEA 2023 di Kamboja, Malaysia meraih 1 pingat emas, 1 perak dan 2 gangsa. Emas disumbangkan skuad berbasikal lebuh raya dalam acara lepas beramai-ramai lelaki. Tenis terbuka Amerika Syarikat, legenda tuan rumah Venus Williams terpaksa akur tersingkir seawal pusingan pertama. Pemain berusia 45 tahun itu tewas kepada pilihan ke-11 Carolina Muchova dari Republik Czech 3-6, 6-2, 1-6. Williams, 45 tahun, kembali beraksi di Grand Slam selepas berehat panjang dan menyertai kejohanan itu menerusi tiket wildcard. Walaupun gagal mara, beliau menerima sokongan padu penonton. Turut mencatat keputusan mengejutkan juara terbuka Australia, Madison Keys yang merupakan pilihan ke-6 tewas kepada pemain Mexico, Renata Zarazua 6-7, 7-6, 5-7. Keys mengakui kegugupan menjejaskan prestasinya sehingga gagal mengawal permainan. Dunia 10 berakhir di sini. Saksikan aksi berani peluncur udara Amerika Sean McCormack meluncur di kabel Jambatan Bay, San Francisco. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum. Selamat.